ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan taisir daripadanya kita dapat teruskan lagi pembacaan dan pengajian kita daripada Hasyiah Syekh Asy-Syarqawi rahimahullahu taala di atas matan Syekh Al-Hudhudi. Jadi pertamanya minta maaflah kerana lewat sikit kita mula kerana berlaku masalah teknikal. Sebab anda pun tak biasa dengan FB ni. Kerana kita akan selepas ini pengajian kita akan buat dalam grup yang tertutup lah. Asbabnya kerana melihatkan kepada beberapa komen, anda pun tidak pastilah komen itu dituju pada siapa. Namun benda itu kita kena sambut dengan baik lah. Kerana apa yang kita baca ini mungkin tidak sesuai kepada sebahagian daripada masyarakat di media sosial ni. Kerana nama kitab Syarqawi Al-Hudhudi ni maklum sebagai kitab akidah, cumanya kita lebih fokus kepada apa perbincangan dalam hasyiah itu sendiri. Dan mungkinlah sedikit berat bagi orang yang ingin menekuni ilmu akidah. Sebab itu sebagaimana kita sebut pada awal-awal dulu pengajian kita ini, sebenarnya kalau orang yang ada himmah tinggi walaupun orang yang baru mubtadi, dengan himmah dan juga kerajinan, dia mungkin insya-Allah akan fahamlah dengan taufik, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala belakalah. Cumanya mungkin ada yang merasakan benda ini tidak sesuai kepada umum, maka kita pindahlah pengajian kita ini kepada dalam grup yang private dan mungkin lebih selesa lah bagi asatidzah, ashab-ashab sekalian untuk bertanya soalan yang menjadi mungkin masalahnya yang dengar itu sebelum ini, maknanya pada mereka yang ikut kelas daripada awal lah. Sebab kelas kita ini bukan baru kita start dan bukanlah kita masuk terus kepada Hasyiah Asy-Syarqawi. Sebelum ini kita dah lalu beberapa marhalah daripada kitab-kitab akidah yang lain. Namun mungkin yang baru mengikuti ataupun bersama dengan pengajian kita ni ataupun pembacaan kita lah, kita lebih kepada diskusi bersama dengan ashab sekalian berkaitan dengan Syarqawi, mungkin menganggap ini tinggi ataupun tidak sesuai kepada masyarakat umum. Yang menjadi isunya apabila dibuat watch party kan. Jadi ramai ikut. Masing-masing mungkin ada audience di kalangan orang awam ataupun dia share dalam laman FB peribadi je. Sebenarnya setakat ini tidak ada isu lah, cuma perbincangannya berkaitan dengan lughah, dengan balaghah, berkaitan dengan nahwu. Jadi melihatkan kepada cadangan beberapa sahabat-sahabat sekalian, maka kita buat dalam group and private. Jadi sesiapa yang dirasakan sesuai dan ada keinginan dan layak, bolehlah kita invite, kita masukkan dan kita jemput untuk bersama, terutamanya asatidzah sekalian. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada pembacaan kitab kita ini. Okey. Mukadimah sikitlah sebab nak terangkan apa yang situasi kenapa kita pindah itu. Ala kulli hal,
Kita mulakan malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kata muhasyi wa anwa'ul mahamidi arba'atun, bermula segala puji-puji itu, jenis puji-puji itu ada 4. Sekarang ni nak membincangkan tentang jenis-jenis puji. Ini benda perbahasan yang maklum, biasa dalam kitab-kitab sebut. Cuma kita tengok bagaimana cara perbahasan yang akan dibawa oleh Syekh Asy-Syarqawi. Hamdani qadiman, 2 puji qadim. Apa itu 2 puji yang qadim tu? Wahuma hamdullah, iaitu hamdullahi nafsah, memuji oleh Allah akan dirinya. Allah puji diri dia. Qadim lah, sebab Allah puji dengan kalamnya yang qadim. Nampak? Jadi sifat dan zat Allah Ta'ala itu qadim. Maka ini puji qadim. 1. Wa hamduhu ba'dha abidihi, dan puji Allah akan sebahagian daripada hamba-hambanya. Puji Allah akan sebahagian daripada hamba-hambanya. Itu termasuk juga daripada puji yang qadim. Contoh apa dia kata? Nahwu ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba ia. Innahu awwab, sesungguhnya dia, hamba tersebut ialah yang banyak kembali kepada Allah. Siapa tu? Ni'mal abdu innahu awwab. Ini antaranya dalam surah As-Sad dah. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Jadi kami beri kepada Nabi Daud itu akan anaknya Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tu ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia itu orang yang banyak kembali, banyak taubatnya, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi di sini Allah Taala memuji hamba-Nya, memuji Nabi Daud alaihi salam. Itu satu. Ayat ni juga ni'mal abdu juga tak silapnya berkaitan dengan Nabi Ayub, Nabi Ayub. Wa khudh bi yadika dighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Itu merujuk juga kepada Nabi Daud, Nabi Ayub alaihi salam. Okey. Kemudian seterusnya, jadi ni puji Allah akan hamba-Nya. Jadi puji yang datang daripada Allah, puji yang qadim, itu 2 yang qadim. Kemudian kata Syekh lagi wa hamdani hadithan, 2 puji yang baharu. Apa dia puji yang baru? Wahuma hamduna li ba'dina, puji kita akan sebahagian kita. Kita puji sama-sama kita, maka kita baharu. Orang yang kita puji pun sama-sama kita tu baharu juga. Jadi asal puji daripada kita yang baharu, maka puji kita baharu. Wahamduna, seterusnya wahamduna lillahi ta'ala, dan puji kita bagi Allah. Kita puji kepada Allah. Kita puji akan Allah, maka puji daripada kita tu pujian yang baharu. Kerana kita makhluk, maka yang lahir daripada baharu, baharu juga. Nampak? Jadi itu 2 puji yang baharu. Hakadha qala As-Siktani, begitulah berkata oleh Syekh As-Siktani. Jadi bagi Syekh As-Siktani ada 4 jenis puji. 2 qadim, 2 hadis. Wa qala Yasin, berkata Syekh Yasin, innal hamdal qadima wahidun, puji yang qadim itu satu sahaja. Puji hak qadim tu sahaja. Dia ada 4 jenis puji kan. Hak qadim tu satu saja. 3 lagi baharu. Apa dia itu yang qadim tu? Wa huwa ma kana al mahmudu bihi wa alaihi
qadiman, yang mana mahmudu bihi dan mahmud alaih. Tengok, kita dah sebut dah perbezaan mahmudu bihi dengan mahmud alaihi semalam kan. Jadi mahmudu bihi itu ialah apa yang dipaham daripada lafaz. Mahmudu alaih ialah sebab puji. Mahmud alaih ialah sebab pujian. Okay. Jadi yang mana kalau mahmud bihi dan mahmud alaih itu qadim, itu sahaja yang dikira qadim. Itu saja puji yang qadim. Contoh, kahamdillahi ta'ala nafsah. Seumpama Tuhan puji dirinya. Maka kalamullah itu qadim. Dia puji siapa? Puji Allah Ta'ala. Puji diri dia sendiri. Maka bila qadim-qadim baru itu dipanggil puji yang qadim. Tiga lagi puji yang baru. Kahamdillahi ta'ala nafsahu ala dhatihi. Puji Allah akan dirinya atas zatnya. Atas kerana zatnya. Au sifatihi, atau sifatnya. Dengan sebab sifatnya yang maha agung. Zatnya yang maha agung. Okay. Amma hamdu ba'di khalqihi. Di sini idhafat hamdu kepada ba'di ni idhafat masdar kepada maf'ul. Idhafat masdar kepada maf'ul. Hamdillah di sini ni idhafat masdar kepada fa'il. Hamdillah nafsahu. Di sini pula idhafat masdar kepada maf'ul. Hamdu ba'di khalqihi ay hamdullahi ba'da khalqihi. Memuji Allah akan sebahagian makhluknya. Ya. Jadi adapun pujian Allah kepada sebahagian makhluknya fahadithun, itu hadis. Itu baharu. Jadi sebenarnya yang baharu betul satulah di sisi Syekh Yasin. Lain Syekh Siktani. Syekh Siktani bagi dia macam kebiasaan kita tahu dua qadim, dua baru kan. Hak ni Syekh Yasin kata tak, satu je baru. Kenapa? Apa illah Syekh Yasin kata hanya satu saja baru? Li'annal murakkaba minal qadimi wal hadithi hadithun. Kerana yang tersusun daripada qadim dan baharu, baharu hukumnya. Tidakkah Allah memuji makhluk? Jadi puji Allah akan makhluk tersusun daripada apa? Daripada puji Allah. Puji Allah tu daripada sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah qadim lah. Akan makhluk baharu. Maka bila benda, sesuatu tu bercampur, tersusun antara baharu dan qadim, maka hukumnya baharu. Kerana li'annal murakkaba minal qadimi wal hadithi hadithun. Okey. Jadi di situ ada khilaf antara adakah yang qadim itu dua daripada empat atau satu daripada empat. Wa jama'a ba'dhuhum, dan telah menghimpunkan sebahagian mereka. Sebahagian ulama dia cuba jamak antara dua pandangan, Syekh As-Siktani dan juga Syekh Yasin. Dihimpunkan. Macam mana nak jamak tu? Bi annal hamda mushtarakun bainal kulli wal juz'i. Kerana alhamdu itu mushtarak, lafaz yang mushtarak. Mushtarak ni, ni masuk kepada istilah mantik lah ni. Kerana puji itu lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak ni yang ada makna pada perletakannya lebih pada satu. Ma wudi'a li aktsara min ma'nan. Lafaz yang diletak pada lebih pada satu makna. Itu lafaz mushtarak. Maka puji itu lafaz mushtarak antara kulli dan juz'i. Antara maknanya dia tu bersepakat lah kita kata tak. Bersepakat ataupun ishtirak antara makna yang kulli dan makna yang juz'i. Maka fayusta'mal, digunakan hamdu itu fil mahiyatil murakkabah, pada menunjukkan mahiyah murakkabah, hakikat yang tersusun. Hakikat yang tersusun minal arkanil khamsati, daripada sekalian rukun-rukun yang lima. Mana rukun yang lima? Al-hamid wal mahmud, mahmudu bihi, mahmud alaih sirah. Maka digunakan penggunaan hamdu tadi
merujuk kepada hakikat yang tersusun daripada 5 rukun itu. Wa huwallazi annahu Yasin. Itulah yang dimaksudkan oleh Syekh Yasin. Itulah yang dimaksud oleh Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin menganggap bahawa puji itu dia kena lihat kepada kelima-lima aspek. Maka bila kita cuba pasangkan setiap 5 aspek rukun hamdu kepada 4 jenis puji tadi, yang keluar natijah puji qadim satu je lah. Iaitu apabila yang memuji dan yang dipuji. Mahmudu bihi dan mahmud alaihi itu qadim. Iaitu hamdul al-qadim lil qadim. Puji qadim bagi qadim. Jadi hak tu saja qadim. Okey. Wa yusta'malu, dan digunakan juga hamdu tadi fi thana'i, pada merujuk kepada as-thana'i faqat. Pujian itu sahaja. Merujuk kepada pujian sahaja. Dia tidak melihat kepada seluruh hai'ah atau mahiyah murakkabah tadi. Dia lihat kepada puji sahaja. Daripada siapakah timbul ataupun lahirnya pujian itu. Wa yusta'mal fi thana' faqat wa huwa alladhi annahu siktani, dan itulah yang dimaksudkan oleh Syekh As-Siktani. Maka Syekh Siktani mengatakan apa yang lahir daripada Allah itu qadim, sama ada hamdul qadim lil qadim am hamdul qadim lil hadis. Qadim, dua qadim. Jadi itu merujuk kepada makna yang juz'i daripada hamdun. Adapun makna kulli tadi merujuk kepada hai'ah mahiyah al-murakkabah. Jelas okey. Boleh. Kalau tak faham boleh tanya group. Kalau boleh tanya live lagi seronok tak. Boleh tanya dengan suara lagi elok. Tak ada function macam Webex ataupun Webex ataupun Zoom. Tak apalah, tanyalah ikut mesej ke. Kalau ada apa-apa kita cuba jawablah. Okey, habis. Qauluhu minal awsafi. Mana tadi? Dia kata kembali kepada kalam syarih. Alhamdu huwa thana'u bil lisani. Puji itu, hamdu itu ialah puji dengan lisan, dengan lidah. Bil jamili, dengan apa yang elok, yang cantik, yang elok, minal awsaf, daripada sekalian sifat-sifat, awil af'ali, ataupun perbuatan-perbuatan, kal ilmi, seperti ilmu, wal judi, dan juga sifat pemurah. Okay. Kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu minal awsaf. Kata syarih minal awsaf itu, min ini litab'id. Min litab'id. Min dengan makna ba'dun, daripada, sebahagian daripada. La lil bayan, bukan min lil bayan, bukan min bayaniyah. Min menunjukkan daripada, sebahagian daripada sifat-sifat. Jadi ketika kita apa maksud ai al-jamili, bil jamili ai al-jamili, ka ini minal awsafi, sifat elok, keelokan yang ada daripada sebahagian sifat. Daripada sebahagian sifat. Ila akhirih. Jadi itu daripada sebahagian daripada sifat. Sebahagian daripada sifat. Bukan yang cantik itu ialah sifat. Kalau itu min bayaniyah pula. Daripada apa yang elok. Apa yang elok tu ialah sifat. Itu min bayaniyah. Tapi min tabi'i, yang elok daripada, yakni daripada sebahagian sifat. Daripada sebahagian daripada sifat. Boleh. Okey. Wal muradu bil awsaf. Yang dikendaki dengan awsaf sini apa dia? Ma yashmalus sifati as-subutiyata. Apa yang merangkumi sifat subutiyah. Jadi sifat di sini jamak bagi wasfun. Ataupun jamak bagi sifatun. Banyak jamak bagi wasfun lah. Jadi dia itu meliputi
sifat subutiyah wa ghairaha, dan selain pada sifat subutiyah. Minas sifati salbiyah, daripada sifat-sifat salbiyah. Termasuk juga sifat subutiyah juga. Dan selainnya daripada sifat salbiyah. Bukan sifat dengan mafhum ahli kalam, iaitu sifat dengan murad sifat ma'ani aja. Tak. Sifat ini merakumi sekalian, iaitu sifat subutiyah dan salbiyah. Iaitu dengan makna lain, sifat atau awsaf di sini ma siwa zat, selain daripada zat. Maka fathana'u tafri', fathana'u 'ala Allah Ta'ala bitanazzuhihi 'anil huduthi mathalan, maka memuji ke atas Allah dengan tanazzuh, dengan maha suci Allah itu, maha suci Allah daripada sifat baharu, daripada hudus, sebagai contoh. Itu satu contoh tu, tak jawab lagi tu. Aw ala Zaidin binafyil bukhli anhu, ataupun kita puji ke atas Zaid dengan menafikan bakhil. Nafikan bakhil ni salbiyah ni. Maha suci pada hudus ni, tanazzuh ni sifat subutiyah. Ada sifat subutiyah. Jadi di semua itu, kesemuanya itu maha suci daripada hudus, maha suci daripada sifat baharu. Sebagai contoh, ataupun dengan menafikan bakhil, yusamma hamdan, dinamakan hamdan, dinamakan puji. Puji juga. Maka di sini sifat itu bukan maksud wujud, sifat yang wujudiyah sahaja. Bahkan umum lagi, masuk sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Maka orang nama puji jugalah, maka dipanggil puji juga. Okey, habis. Wa qawluhu awil af'al, dan kata syarih ataupun al-af'al. Awil af'al kan? Syarih kata apa dia? Awil af'al. Fihi, ay fi qawlihi awil af'al, anna af'ala aidan minal awsaf. Pada kata musannif itu, fi awil af'al itu, memahamkan bahawa af'al juga termasuk daripada awsaf, termasuk daripada sifat. Pada perkataan awil af'al itu, memahamkan bahawa af'al, perbuatan itu juga dikira sebagai sifat. Kenapa? Sebagai mengisyaratkan bahawa af'al juga dikira sebagai sifat. Kenapa? Illahnya, li'anna fi'laka wasfun laka, kerana perbuatan engkau itu sifat kepada engkau. Jadi kita buat contoh, kita buat apa? Kita berlari, maka kita yang berlari. Nampak tak? Perbuatan kita itu sifat kepada kita. Wa atfuha, dan ataf af'al alaiha alal awsaf, yaktadi, memberi faham, annaha ghairaha, memberi faham bahawa af'al itu lain daripada awsaf. Jadi di sini ada i'rab lah. I'rab pada kalam musannif. Faham daripada sini seakannya awil af'al itu bahawa perbuatan itu termasuk daripada awsaf. Af'al termasuk pada awsaf. Kerana perbuatan seseorang itu sifat bagi seseorang. Tapi mengatafkan af'al di atas awsaf memberi faham. Yaqtadi annaha ay annal af'ala ghairaha ghairal awsaf. Memberi faham bahawa perbuatan itu bukan awsaf, bukan sifat. Illa, kecualilah, an yujaba, bahawa kita dijawab, kecuali kita jawab. Jawab pada i'rab ni, fihi tadi tu. Illa an yujaba bi annal murada bil awsafi ma'adal af'ali. Kecuali kita muradkan, kita anggapkan makna awsaf itu apa yang selain af'al. Sifat itu benda hak selain perbuatan.
Maka bila gitu sahlah ataf. Sebab ataf ni yadullu ala al-mughayarah. Ala al-mughayarah. Al-atfu yadullu ala al-mughayarah. Ataf itu menunjukkan benda beza. Ja'a Zaidun wa Amrun. Makna Amrun tu bukan Zaid. Zaid bukan Amar. Bila ataf tu yadullu ala al-mughayarah. Menunjukkan perbezaan. Jadi, kita bolehlah faham kot tu bahawa perbuatan itu yang dimaksudkan dengan awsaf itu yang selain perbuatan. Itu jawapannya. Wala yasihul jawabu bi annahu min 'athfil khassi 'ala al-'ammi. Dan tak sah kita jawab bahawa sesungguhnya kalam musannif itu daripada bab ataf lafaz yang khusus atas lafaz yang umum. Boleh tak jawab gitu contoh? Ataf yang berlaku pada kalam ni, ataf apa dia? Ataf khas atas umum. Af'al khas am, awsaf am. Dia kata tak boleh. La yasihul jawab bi annahu min atfil khas 'ala al-'am. Kenapa tak boleh gitu? Tak bolehkah kita nak kata af'al itu khas, awsaf itu am, maka kita ma'atafkan af'al atau awsaf itu daripada ba' atful khas 'ala al-'ammi. Tak boleh kenapa? Li'annahu la yakunu bi'aw. Yang molek tu. Kitab-kitab baru hak tahqiq ada tulis mana? Ada tulis mana tu? Kerana sesungguhnya tidak sah bahawa kita nak ataf cara ataf khas di atas am tu guna au. Dengan haraf ataf au. Tak boleh. Sini dia guna au. Sini dia guna au. Jadi ataf lafaz khas di atas lafaz umum tak boleh dengan au. Illa. Tak boleh pun boleh jawab lagi. Nampak tak? Itulah. Jadi kalau orang pandai ni pusing kat mana-mana pun boleh pergi. Itu makna orang yang panjang akal. Cerdik. Nampak tak? Tengok ulat Syekh Syarqawi. Boleh lagi. Nampak tak? Ni kalau sekat jalan sejalan je. Hak lain sesak, salah. Itu maknanya tak apa luah lagi lah. Setara tu Syekh Syarqawi kata, kecuali kita nak ihtimal boleh juga. Illa an tuj'ala, bahawa dijadikan au. Tuj'ala ay au bima'nal waw, dijadikan au dengan makna waw. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Huruful 'athfi tata'awar. Ini kaedah umum. Huruful 'athfi, huruf athaf ni dia tata'awar. Dia boleh ganti-mengganti, boleh pergi mari. Tapi bukan ikut suka pergi mari. Itu benda yang datang dengan sama'i, dengan kita tawassuk dalam penggunaan. Jadi huruful 'athfi tata'awar. Huruf athaf ni dia boleh pergi mari. Au dengan makna waw boleh, waw dengan makna au tak ada masalah. Thumma dengan makna fa, thumma dengan makna waw, fa dengan makna waw. Okey. Kecuali kita jadikan au dengan makna waw. Bila gitu tak ada masalah lah atafan di atas khas. Kama fi ba'din nusakhi, sebagaimana berlaku pada ba'din nusakhi. Sebahagian nuskhah mungkin kata ada dengan au kot. Ada tak nuskhah dengan au? Minal awsafi wal af'ali. Kalau ada boleh sebutlah nuskhah mana. Sebagaimana berlaku pada sebahagian nuskhah. Kok ada nuskhah yang sahabat-sahabat sekalian ada ke? Hak tak guna waw, tak guna au, dia guna dengan waw. Okey. Maka bila begitu, wa nuktatu, dan rahsia. Nuktah ni makna syai'un latif, daqiq. Makna rahsia sebab atfiha 'alal awsaf, mengatafkan af'al di atas awsaf. Dan ketika itu bila kita katakan makna af'al ni khusus, awsaf tu umum, maka apa rahsia diatafkan af'al di atas awsaf? Hina idhin. Kita kata hina idh yuj'alu al-'athfu min 'athfil khas 'ala al-'am. Nampak? Ataupun hina idh
tuj'alu au bima'na al-waw. Maka ataf ketika itu, sebab ataf ketika itu ialah daf'u tawahumi annaha laysat minha. Untuk menolakkan tawahum, sangkaan bahawa af'al itu bukan daripada awsaf. Nampak? Jadi waktu dia atah khusus di atas umum. Kenapa orang sebut pula yang lafaz khusus pula lepas pada lafaz umum? Antaranya untuk daf'i tawahumi adamil idkhal. Untuk menolakkan tawahum bahawa benda tu tak masuk. Daf'i tawahumi annaha daf'u tawahumi annaha laysat minha. Menolakkan andaian bahawa af'al itu bukan daripada awsaf. Jadi sebenarnya af'al pun daripada awsaf jugalah. Sebab tu diatafkan af'al di atas awsaf. Fa inna idkhalaha fiha. Kenapa dia buat gitu? Kerana memasukkan af'al fiha fil awsaf fihi naw'u gharabatin. Ada sedikit gharabah, kepelikan lah. Jadi pelik lah kalau kita memasukkan perbuatan di atas sifat. Gharabah. Gharabah ni gharib, ketidakbiasaan, tak biasa. Maka bukan salah. Kerana itu musannif bawa datang lagi dengan lafaz af'al untuk menolakkan tawahum bahawa af'al takut tak masuk. Padahal af'al juga termasuk. Faham tak? Okay. Ini masih bab ibarat lagi. Habis. Kemudian kata muhasyi kal ilmi. Seperti ilmu. Sifat-sifat af'al bil jamil. Bil jamil minal awsafi awil af'ali kal ilmi. Seperti ilmu. Okey, bincang bab ilmu pula. Yutlaqul ilmu ala ahadil ulumil mudawwanah. Diitlakkan lafaz ilmu ke atas salah satu daripada ilmu yang disusun. Okey. Ilmu, makna ilmu dipaham, diitlak makna digunakan menunjuk kepada ilmu dengan maksud kita panggil apa? Ilmu lah. Ilmu dengan maksud ilmu. Ilmu dengan maksud satu bentuk pengajian ataupun satu fannun maksus. Nak kata kawan ya. Satu bidang ke ataupun satu cabang ilmu lah. Satu cabang ilmu. Satu cabang ilmu. Wahiyal qawaidu wa dawabitu, iaitu kaedah-kaedah dan dawabit. Itu satu. Ilmu dengan makna apa? Ilmu dengan makna satu cabang kemahiran. Ilmu sains, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu seni reka, itu satu panggil ilmu juga itu. Itu itlak yang pertama. Wa ala, dan juga diitlakkan ala malakati, ke atas malakah. Jamak ni malakat, kemampuan. Satu, saya ada ilmu, makna ada kemampuan, kemahiran lah, malakah, kepandaian. Itu malakah tu kepandaian. Kita kata kepandaian lah, senang tak? Wa ala al-idrakat at-taswiriyah, dan juga diitlakkan di atas idrakat taswiriyah. Ilmu dengan maksud idrak, pemahaman idrakat. Ilmu dengan maksud kefahaman. Jadi malakah tadi kepandaian. Nampak? Itu sifat. Idrakat ni kefahaman. Taswiriyatan kanat atau tasdiqiyatan. Ay sawa'un kanat al-idrakatu taswiriyatan atau tasdiqiyatan. Sama ada idrakat itu berbentuk taswiriyah. Taswiriyah ini iaitu fahmul mufrad. Memaham semata-mata secara bertunggalan. Itu makna faham apa? Faham hakikat secara bertunggalan. Zaidun, faham Zaid. Tasawur. Ni dalam mantik kita belajar kan? Dalam mantik kita belajar iaitu tasawur dan tasdiq. Tasawur ni makna faham, fahmu mufrad, faham secara satu-satu, secara berasingan.
Zaidun, faham apa Zaid? Qaimun, faham apa maksud qaimun? Lepas tu kita gabung dalam satu ibarat, faham nisbah itu, fahmu nisbah tu dipanggil tasdiqiyah. Zaidun qaimun. Isbatul qiyam li Zaidin. Itu pemahaman daripada itu dipanggil tasdiqiyah. Jadi juga ilmu diitlaqkan pada makna idrakat. Dia faham Jadi di sini kal ilmi di sini hak mana satu yang dimaksudkan. Wal muradu bihi huna al ma'nayanil akhirani. Dua makna akhir. Ilmu dengan makna malakah dengan ilmu dengan makna idrak. Dua makna akhir. Lal awwalu, bukan yang pertama. Murad di sini bukan yang pertama, bukan ilmu dengan maksud bidang. Bukan maksud fan, bukan maksud bidang ilmu tertentu, bukan. Kenapa bukan maksud yang pertama? Dia buat mari pula. Nak buat dah. Li'annal qawa'ida laisat awsafan, kerana kaedah-kaedah itu bukan awsaf, dia bukan sifat. Dia bukan sifat. Habis. Nampak? Namun begitu ada juga ni wa yasihhu an yurada bihi huna, dan sah bahawa dikehendaki dengan ilmu itu di sini aidan al ilmu fi hadzal fanni, ilmu pada fan ini, pada ilmu ataupun pada perbahasan ini. Apa dia? Ilmu akidah ni. Ilmu dengan maksud ilmu pada bab akidah. Apa dia? Wa huwa li'tiqadul jazimul mutabiqu lil haqqi an dalilin. Iaitu ilmu. Ilmu pada bidang ini iaitu bidang akidah ni lah. Bidang ilmu kalam ni iaitu i'tiqad yang jazim, yang bertepatan dengan yang benar. Yang bertepatan dengan hakikat, realiti, berdasarkan dalil. Maka itu sifat tu. Nampak tak? I'tiqad jazim yang berbetulan, yang kena dengan hakikat sebenar berdasarkan dalil. Boleh juga. Sebab itu dia kata boleh. La fi fanil mantiq, tapi bukan ilmu pada bidang mantiq. Pada ilmu mantiq. Bukan ilmu yang dimaksud, bukan ilmu yang dikehendaki pada ilmu mantiq, bukan. Kenapa? Li'anna fihi huwa surah. Kerana li'annal ilma fihi ay fi fanil mantiq, kerana ilmu pada bidang mantik huwa suratul hasilatu fi dhihni, walau jahlan murakkaban, iaitu surah, rupa, gambaran yang terhasil dalam akal, walaupun gambaran tersebut tidak menempati sebenar, jahil murakkab. Tak, kita kata apa nama ni, dia menggambarkan, contoh, digambarkan kambing. Kambing itu boleh terbang. Kambing ada lah. Kambing ni sejenis binatang yang boleh terbang. Jadi dia mentasawurkan kambing dengan satu tasawur pada akal. Pada mantik dia panggil ilmu lah tu. Jadi ilmu pada mantik ni umum. Walaupun jahil murakkab, benda yang gambaran tu salah. Kambing tak terbang. Nak. Apa istilah sekarang sebut? Cakap pun apa? Khinzir boleh terbang ke apa? Kalau politikus cakap gampang tau. Cakap ni, dia ni cakap khinzir pun boleh terbang. Khinzir ke bab satu disebut, tak tahulah. Tengoklah. Ke gajah boleh terbang. Ikutlah boleh terbang. Kereta boleh terbang, nak buat dah kereta boleh terbang tak? Tak tahu jadi ke mana, boleh terbang ke tak tahu tu. Okey. Jadi di sini mantik, surah yang terhasil pada zihin, walau jahil murakkab dipanggil ilmu. Maka itu bukan murad di sini. Kenapa? Wa dzalika la yasihhu iradatuhu, itu tidak sah kita muradkan, kita kehendakkan di sini. Huna li'adami kaunihi jamilan, kerana surah yang hasilah dalam zihin, kalau dia itu jahil murakkab, itu bukan benda yang jamil, bukan sesuatu yang elok, bukan sesuatu yang cantik. Jahil murakkab di sisi pemahaman dia tu, kefahaman dia tu, pemahaman dia salah, kita boleh panggil jamil tak jamil. Jadi bukanlah dimaksudkan di sini ilmu pada fanil mantiq. La yasihhu iradatuhu huna li adami kaunihi jamilan fi ba'dhi suwarihi, kerana ketiadaan keadaan
surah yang hasilah fi dhihin itu pada sebahagian surahnya bertepatan dengan yang hakikat, maka tidak jamilah. Okey. Jadi berapa itlaq dah tu? Banyak itlaq dah. 3, 4. Wa yutlaqu dan diitlaqkan al-ilmu, ilmu ala ma qabalal jahla, di atas yang lawan bagi jahil. Ilmu lawan bagi jahil. Jadi ilmu juga diitlaqkan kepada lawan kepada jahil. Wa yasihu iradatuhu huna, dan ketika itu sah kita memaksudkan ilmu di ilmu tersebut di sini. Aidan juga. Wa hadza kama yattasifu bihi al-'abdu, dan ini ilmu ini sebagaimana bersifat dengannya oleh hamba. Kama yattasifu bihi al-'abdu yattasifu bihil maula tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana hamba bersifat dengan ilmu, maka bersifat dengan ilmu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnal farqa, namun perbezaan antara keduanya, anna ilmahu ta'ala wahidun. Bezanya, ilmu hamba pun bersifat dengan ilmu, Tuhan pun bersifat dengan ilmu. Nampak tak? Jadi ni kena faham ni. Pada kalam sebahagian daripada golongan-golongan makrifat yang tak belajar pun ilmu-ilmu akidah ni, dia kata tak boleh kita berilmu. Kita tak ada ilmu. Allah yang ilmu, kita yang jahil. Tapi kalam tu sebenarnya tak salah 1%. Yang berilmu siapa? Allah. Kita ni jahil. Betul? Dari segi hakikatnya kita ni jahil kerana ilmu kita bukan datang daripada kita. Betul. Tapi mengatakan bahawa tak boleh kita bersifat dengan ilmu dan tak boleh kerana ilmu tu sifat Tuhan, itu salah tu. Nampak? Ilmu Tuhan, ilmu yang layak dengan Allah Ta'ala. Dah kita ada dah ilmu. Ilmu makhluk pun ada ilmu dia. Cuma ilmu makhluk ni baharu. Ilmu makhluk baharu. Okay, tengok sini. Cuma beza antara keduanya bahawa anna ilmahu ta'ala wahidun. Ilmu Tuhan tu satu. Muta'allikun. Ilmu Tuhan tu bertakluk bi asya'a la nihayata laha, dengan perkara yang tidak ada kesudahan. Ilmu Tuhan satu, sifat ilmu, tapi bertakluk, muta'allak dia banyak. Maklumat tu banyak, tidak ada kesudahan baginya. Tidak ada kesudahan baginya. Wa ammal abdu, adapun hamba. Faqila, maka satu pandangan mengatakan inna lahu ilman. Hamba pun ada satu ilmu saja, ilman wahidan. Hamba pun sifat ilmu satu juga. Tapi kathirat ta'alluqati. Tapi dia itu yang banyak ta'alluq. Satu ilmu tapi dia itu banyak ta'alluq. Ilmu satu ta'alluq banyak. Itu satu pandangan. Waqila lahu ulumun kathiratun. Makhluk ni ilmu dia tu banyak. Ilmu tu banyak. Dia kira sebanyak mana maklumat ataupun sebanyak mana terhasil ilmu padanya. Okey. Jadi ada perbezaan lah tu. Ada perbezaan. Okey. Wal ilmul madhkur. Dan ilmu yang disebut itu, kata dia, mithalun lil jamili minal awsaf. Itu contoh kepada yang elok dan yang cantik daripada sifat-sifat. Maka ilmu itu misal kepada yang elok daripada sifat. La lil awsafi. Dia bukan misal kepada segala sifat. Nampak ni? Ilmu itu misal kepada yang elok daripada sifat. Bukan dia misal kepada segala sifat-sifat. Li fasadihi, kerana salah makna gitu. Kita kata ilmu ialah contoh kepada segala sifat. Ilmu tu satu saja.
Hak sifat hak molek satu contoh sifat molek. Nampak? Bukan contoh kepada segala sifat-sifat. Li fasadi, kerana fasad makna itu. Idzil ilmu laisa awsafan, kerana ilmu tu bukan sifat-sifat. Laisa awsafan mutaaddidatan, bukan sifat-sifat yang banyak. Bal sifatun wahidatun, bahkan ilmu tu satu sifat sahaja. Ilmu tu satu sifat saja. Wa kadza qalu, dan demikianlah wa kadza qauluhu, begitu juga wa kadza qauluhu wal jud, kal ilmi wal jud, seperti sifat ilmu dan juga sifat pemurah. Fahuwa mithalun lil jamil minal af'al, itu contoh daripada yang elok daripada perbuatan. La lil af'al, bukan contoh kepada segala perbuatan-perbuatan. Kerana dia itu satu aja. Okey. Kemudian hadza, ini pun katanya in fussira, jika ditafsirkan, fussira al-jud, kalau ditafsirkan al-jud itu bil i'ta, dengan al-i'ta, pemberian, perbuatan memberi. Kita namakan al-jud itu perbuatan memberi. Allazi huwa sifatu fi'lin, yang mana i'ta itu sifat fi'il. Maka perbuatan memberi itu satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Itu kalau kita tafsirkan jud dengan mana i'ta. Fa'in, maka jika fa'in fussira bi annahu sifatun hiya mabda'u ifadati ma yanbaghi liman yanbaghi la li gharadin. Okay. Fa kharajani mu'taridah ni. Fa kharaja ma law wahaba syai'an liyasta'idha anhu walau madhan aw thana'an. Tutup balik. Fa kharaja ni jumlah ni kira jumlah mu'taridah ni. Dia nak apa? Dia nak kembali mana? Fa in fussira bi annahu sifatun hiya mabda'u ifadati ma yanbaghi lima yanbaghi la li gharadin fala yu'addu. Maka fala yu'addu ni jawab kepada fa in fussira. Jaga molek tu. Jauh sikit tu. Nampak? Jadi jawab fa in fussira tu fala yu'addu judan. Fala yu'addu judan kana mithalan lil awal. Fala yu'addu judan. Bukan. Dah habis. Bukan. Sini bukan fala yu'addu judan ni. Fa kharaja kana. Salah. Tengok dia banyak panjang sangat, kita pun salah juga. Kana ini. Kana ni jawab fa in fussira. Bagi balik tu. Silap. Kana sini. Aywa. Fa in fussira. Fa in fussira bi annahu. Jadi habis kalam ni tadi tu, hak kita kata mari letang tu sini. Kana mithalan lil awwali aidan. Okey. Kita baca balik. Fa in fussira, dan jika ditafsirkan, bi annahu ay bi annal juda sifatun hiya mabda'u ifadati ma yanbaghi lima yanbaghi la li gharadin, bahawa jud itu satu sifat yang mana dia itu mabda', permulaan ataupun sebab kepada dia nak ifadah, memberi faedah. Ma yanbaghi, apa yang sepatutnya, liman yanbaghi, kepada orang yang sepatutnya, la li gharadin, tanpa ada sebab. Beri benda yang patut kepada orang yang patut bukan kerana sebab. Kalau kita maksudkan dengan jud itu ialah punca, mabda' kepada dia memberi sesuatu yang layak kepada orang yang layak bukan kerana apa-apa sebab, maka kana mithalan lil awwali, dia itu kita lakoh dulu.
kana mithalan lil awwali. Dia itu juga misal bagi yang pertama. Mana? Misal bagi awsaf. Kenapa? Kerana mabda' ifadah ni sifat. Kalau jud itu kita maksudkan dengan sifat, maka dia itu contoh kepada sifat, bukan contoh kepada af'al. Kana mithalan lil awwali aidan. Jadi kita masuk balik. Kembali balik. Fa kharaja, maka keluarlah. Itu makna jud. Ifadatu ma yanbaghi liman yanbaghi la li gharadin. Itu makna jud. Fa kharaja, maka terkeluar daripada maksud al-jud yang pemurah itu ma law wahaba syai'an, kalau seorang itu memberi sesuatu, liyasta'idha anhu, supaya dapat balas. Liyasta'idha ay li talabil al-'iwad, untuk minta balas, minta pembalasan. Walau madahan, walaupun minta puji, au sanaan, ataupun minta doa. Fala yu'addu judan, maka tidak dipanggil jud, tidak dipanggil pemurah. Dia beri, tapi beri tujuan apa? Tujuan untuk ada balasan lah. I help you, you help me. Nampak tak? Jadi beri itu kerana ada sebab, maka itu tidak dipanggil jud. Faham? Jadi jumlah ni mari tengah ni menyebabkan kita tak faham murad. Okey. Habis. Maka fa in fusira bi annahu kana mithalan lil awwali aidan. Kenapa? Idhis sifatul madhkuratu hiya malakatun. Kerana sifat yang disebut itu jud dengan maksud sifat, yang mana dia dengan sifat itu dia memberi kepada orang yang sepatutnya tanpa ada sebab. Maka itu malakah, itu satu sifat. Dan sya'u anha, yang lahir daripadanya, al-af'alu, perbuatan, bisuhulatin, dengan mudah. Oh, ya ada sifat pemurah. Maka bila sifat murah, lahir perbuatan. Orang minta, senang bagi. Lulus, tak ada masalah. Jalan. Nampak? Jadi malakah yang lahir daripada ni perbuatan dengan mudah. Habis. Wa qila hiya al-qudratu awil iradatu. Kata qil bahawa mana tadi? Lahir daripada malakah yang perbuatan bisuhulah. Kata qil iaitu kudrat dan juga iradat. Dia kembali kepada kudrat seseorang bagi, ataupun iradat seorang memberi. Dan bila kembali kepada makna kudrat iradat, wa ma'lumun annaha laysat bi fi'lin, bahawa kudrat iradat ni bukan fi'il. Bukan fi'il. Maka andaian-andaian qil yang banyak tadi, wal awwalu aula, yang pertama itu lebih aula, yakni jud kembali kepada sifat fi'il. Jud kembali kepada huna bimakna sifati fi'lin, ataupun yarji'u. Bukan bimakna lah, makna jadi yarji'u ila sifatil fi'li, kembali pada sifat fi'il. Mana sifat fi'il? Hak sebut sini lah ni, yang disebut dalam ini, fahuwa sifatu fi'lin. Jadi itu lebih aula. Sebab apa? Sebab dia akan mentafsirkan bagi al-jamil, al-awsaf, wal-af'al. Kal ilmi. Ilmi itu kembali pada contoh bagi awsaf. Contoh bagi awsaf. Wal jud. Jadi jud tu contoh bagi af'al lah pula. Maka setiap benda disebut tu ada contohnya. Tidaklah ditinggal. Tinggal sebut tanpa ada contoh. Qauluhu bil minani wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Setakat tu sajalah untuk malam ni. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.